Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Baiklah, berjumpa lagi dengan cikgu dalam mata pelajaran Pendidikan Kesihatan tahun 4. Baiklah, hari ini kita akan tengok unit yang terakhir iaitu unit 13. Kita akan tengok sambungan perbincangan kita pada minggu lepas iaitu sediakan payung sebelum hujan, yang mana kita akan tengok bantu mula menggunakan prinsip TOTAPS. Okey, bantu mula menggunakan prinsip TOTAPS, yang mana sebelum ni kita dah tengok prinsip Pricer. Okey, bantu mula. Lepas tu kita dah tengok juga prinsip TOTAPS. Okey, rawatan bantu mula prinsip TOTAPS. Pada minggu lepas kita dah tengok TOT. Okey, pada minggu ini kita akan tengok seterusnya apa dia A, apa dia P, apa dia S. Okey, A ialah active movement, P ialah passive movement, dan S ialah prinsip yang terakhir dalam TOTAPS ialah skill test. Okey, apa dia A, P dan S? Baiklah, hari ini kita akan bincangkan 3 langkah ni ya murid. Okey, sebelum tu kita tengok dulu apa, kita ulang kaji balik. Apa dia T? Okey, kita tengok satu situasi. Okey, pemain bola sepak telah dibentis. Okey, telah dibentis, telah dijatuhkan oleh lawannya. Apa yang perlu buat untuk apa yang perlu buat, medik perlu buat. Okey, sekiranya pemain itu dah jatuh ataupun kemalangan, okey, medik akan datang. Yang pertama sekali medik akan tanya, tanya. Okey, bahagian mana yang sakit, macam mana boleh terjadi, apa bahagian-bahagian yang tercedera. Okey, lepas medik tu akan observe. Okey, apa yang perlu di-observe? Perlu di-observe. Observe ni perhati. Apa yang perlu diperhatikan? Kita perhatikan keadaan mangsa tersebut. Kita perhatikan atlet tersebut. Sama ada atlet tersebut muka dia pucat, pernafasan dia okey ke tidak, okey, biru ke tidak. Okey, dah selepas kita perhati, apa seterusnya? Lepas tu kita sentuh. Baru kita sentuh atlet tersebut. Sentuh bahagian yang tercedera. Sentuh pada tangan. Okey, bahagian-bahagian yang mana atlet tadi maklumkan pada kita yang mana bahagian yang tercedera. Kalau kaki, sentuh bahagian kaki, kita lihat kaki sama ada luka ataupun ada tulang yang terkeluar ataupun bonggol. Okey, seterusnya barulah hari ini kita masuk kepada active movement. Apa active movement ni murid? Di sini di mana mereka ingin mengesan tahap kecederaan tersebut. Pemain tersebut perlu melakukan pergerakan atau pegawai akan menggerakkan anggota yang cedera tersebut dengan berperingkat sehinggalah pemain tersebut mula berasa sakit di bahagian yang cedera. Perhatikan wajah si mangsa, beri rawatan bantu mula yang sewajarnya di peringkat ini tanpa meneruskan langkah yang berikutnya. Okey, baiklah. So, dalam peringkat ini, medik tersebut dia kenal pasti. Okey, katakan pemain tadi sakit kaki. Okey, dia dah sakit kaki. Medik tadi memegang kaki dia dan menggerakkan. Sama adakah serius ataupun tidak. Lepas tu, atlet tersebut boleh gerakkan sendiri ataupun tidak. Sekiranya perhatikan wajah, beri rawatan bantu mula yang sewajarnya di peringkat ini. Okey, maksudnya, sekiranya dalam keadaan ini, pesakit tersebut boleh bergerakkan, tak rasa sakit. Kita perhatikan wajah mangsa kan. Okey, kalau wajah mangsa tu tidak menunjukkan rasa sakit, so kat sini kita dah boleh buat bantu mula. Bantu mula yang mana? Bantu mula yang ni. Kita boleh balut ataupun kita boleh beri ais. Okey, sekiranya tidak, semasa kita melakukan active movement ni, wajah dia sakit, kaki dia tak boleh gerak, barulah kita ke langkah seterusnya murid, iaitu passive movement. Apa passive movement? Sekiranya bahagian anggota yang cedera tadi tidak dapat digerakkan, passive move, ini menunjukkan kecederaannya adalah serius dan perlu ke hospital untuk mendapatkan rawatan yang selanjutnya. Jika si mangsa tidak berasa sakit ketika dia sendiri menggerakkan bahagian yang cedera, pembantu mula cubalah gerakkan bahagian tersebut melalui julat pergerakan yang biasa. Okey, so tadi kalau misalnya kita gerakkan, atlet tadi tak ada masalah apa-apa, muka dia okey, normal, tak rasa sakit, tulang tak terkeluar. So kita hanya boleh bagi bantu mula seperti yang kita bincangkan, kita balut ataupun kita bagi ais. Tetapi sekiranya tak boleh, muka dia pucat, bila kita gerakkan dia mengadu kesakitan, muka dia berubah,
So maksudnya kita kena merujuk kepada hospital kerana ia akan mungkin kecederaan yang dialami itu adalah serius. Okey? Boleh murid? So kita tengok selangkah yang terakhir iaitu skill test. Prosedur terakhir ini adalah langkah terakhir untuk pemain lakukan pelbagai pergerakan asas pada bahagian anggota yang tercedera untuk mengetahui pemain boleh meneruskan untuk melakukan aktiviti ataupun tidak. Yang akhir sekali ni ialah, maksud di sini ialah kalau kita tengok pemain tu dah cedera, dia angkat buat keluar, dia dah lakukan ni semua, top up ni semua, dan kita kenal pasti sama ada dia boleh main lagi ke atau tidak. Okey, kalau kita tengok ada setengah tu memang tak boleh masuk lagi padang, maksudnya tak boleh lah. Okey, maksudnya dan yang skill test ni tak lepas lah. Maksudnya dia memang cedera parah. Boleh murid? Okey, so ini adalah prinsip TOTAPS yang diamalkan oleh medik semasa atlet-atlet mengalami kecederaan. Boleh murid? So kita dah cover habis hari ni. Okey, prinsip TOTAPS dan kita dah tengok bantu mula pricer ni. Cikgu harap sedikit sebanyak dapat membantu murid sekiranya berlaku apa-apa kemalangan pada diri kamu ataupun rakan-rakan nanti. Okey murid, jangan lupa jawab soalan cikgu. Jumpa lagi. Jaga diri, jaga kesihatan.